Pada tahun 1924, Vladimir Lenin ini meninggal dunia. Pada awalnya, Vladimir Lenin ini minta jasadnya untuk dikuburkan. Tetapi, datang ribuan telegram dari rakyat Soviet yang meminta agar jasad Lenin ini diawetkan supaya generasi masa akan datang boleh mengenali tokoh yang mendirikan negara Republik Satuan Soviet tersebut. Selepas Lenin mati, ia digantikan oleh Joseph Stalin. Di waktu pemerintahan Joseph Stalin ini, berlakulah yang namanya Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya pada tahun 1953, Joseph Stalin meninggal dunia. Selepas Joseph Stalin meninggal dunia, jasadnya diawetkan. Dan beberapa tahun kemudian, jasad Joseph Stalin ini dikuburkan kerana ada penghapusan jejak pengaruh Stalin. Kim Il-sung adalah pendiri Republik Korea Utara. Beliau lahir pada tahun 1912 dan meninggal dunia di tahun 1994 di Haesang, Korea Utara, di umurnya yang ke-82 tahun. Ia menjadi Perdana Menteri dari tahun 1948 sehingga tahun 1972 dan menjadi Presiden pada tahun 1972 sampai tahun 1994. Dan selepas Kim Il-sung mati, jawatan tertinggi di Korea Utara digantikan oleh anaknya, yakni Kim Jong-il. Kim Jong-il yang lahir pada tahun 1941 menggantikan ayahnya selepas ayahnya meninggal dunia. Kim Jong-il meninggal dunia pada tahun 2011 dan ada juga yang mengatakan bahawa jasad Kim Jong-il ini tidak akan diawetkan kerana kos untuk mengawetkan sesuatu jenazah itu memang mahal. Mahalnya sampai $1 juta ataupun 4 juta ringgit. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahawa Kim Jong-il ini tidak akan diawetkan. Tetapi setelah berbincang, akhirnya jasad Kim Jong-un diawetkan dan ditunjuk. Akhirnya setelah berbincang, jasad Kim Jong-il ini diawetkan dan kemudian dipamerkan kepada khalayak ramai sehinggalah sekarang. Mao Zedong adalah pendiri Republik Rakyat Cina. Mao Zedong dianggap panutan oleh sebilangan rakyatnya kerana dia memperkenalkan sebuah buku kecil yang berwarna merah yang diberi nama The Little Red Book. Pada waktu beliau berkuasa, rakyat Cina ini diwajibkan mempunyai buku tersebut. Jika tidak ada, maka kena hukuman lah. Ataupun jika mengoyak buku tu, kalau buku tu diketahui terkoyak ataupun dalam keadaan yang teruk, akan kena hukuman. Macam kitab suci lah kan, jangan bagi koyak kan. Gila. Walaupun kerana kebijakannya yang membunuh puluhan juta orang, tetapi tetap orang Cina tetap menganggapnya sebagai wira. Dan akhirnya jasadnya diawetkan dan dipamerkan di sebuah museum sehingga sekarang. Ferdinand Marcos adalah Presiden ke-10 Filipina. Beliau meninggal dunia pada 28 September di Hawaii. Penyebab beliau meninggal dunia adalah penyakit ginjal, jantung, paru-paru. Jasad Marcos diawetkan kerana permohonan isterinya. Kenapa Marcos berada di Hawaii? Kerana dia dengan isterinya telah pun membazirkan duit negara. Kira macam Rosmah lah. Jasad beliau dipertunjukkan di Pulau Ahu
barat daya Filipina pada tahun 1996. Akhirnya setelah 27 tahun dipertunjukkan di Pulau Ahu tersebut, Ferdinand Marcos dikebumikan di makam pahlawan. Tetapi ramai yang membantah tindakan mengebumikan Marcos di kuburan pahlawan kerana Marcos telah pun membuang duit negara. Namun Presiden Filipina yakni Rodrigo Duterte mengatakan Ferdinand Marcos adalah tentera Filipina, jadi bolehlah dikebumikan dekat situ. Ho Chi Minh adalah tokoh revolusi Vietnam. Ho Chi Minh lahir pada tahun 1890 dengan nama asli Nguyen Chi Sung. Dia menjadi Perdana Menteri Vietnam pada tahun 1954 dan menjadi Presiden Vietnam Utara pada tahun 1954 sampai tahun 1969. Ho Chi Minh berpesan sebelum beliau meninggal, dia kata dia nak jasadnya dibakar. Tapi setelah Ho Chi Minh meninggal pada 2 September tahun 1969 di usianya yang ke-79 tahun kerana serangan jantung, jasadnya diawetkan kerana telah membawa banyak jasa kepada Vietnam. Dan akhirnya dia ditunjukkan di Museum Ho Chi Minh di lapangan Ba Di, Hanoi. Hugo Chavez adalah Presiden Venezuela. Beliau menjadi presiden pada tahun 1999 sehingga kematiannya pada usia 58 tahun. Presiden Hugo Chavez meninggal dunia di tahun 2013. General Jose Ornelia yang merupakan guard Presiden Hugo menceritakan detik-detik terakhir Presiden Hugo Chavez. Kata-kata terakhir Presiden Hugo Chavez adalah, "Saya tak mau mati, jangan biarkan saya mati." What? Patutnya syahadat dulu. Aduh, kata-kata terakhir dia bingung orang fikir. Akibat daripada kata-kata Hugo Chavez tersebut, guard dia tadi tu berfikiran bahawa mungkin Hugo Chavez ini inginkan keabadian. Jadi akhirnya jasad dia ini diawetkan. Tambahan, tadi saya lupa nak sebut, sebenarnya pengawetan jasad Ho Chi Minh ini tak sempurna. Jadi sekarang ni janggut Ho Chi Minh dah mula reput dan hidung dia pun dah mula membusuk.